A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardu samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratun a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perhidayah yang dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Insya-Allah kita teruskan pengajian kita. Kalau muka surat 8. Kita patah balik sikit. Faqala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin amin rabbal alamin. Kita muka surat 8 atas sekali. Sebagaimana hadis dari Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihuna, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa akhawani mutasarimani. Riwayat Ibnu Majah. Yakni maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis tidak diangkat sembahyang mereka itu. Mereka walaupun sejekal daripada kepala seorang lelaki menjadi imam, daripada kepala, iaitu. Jadi ada 3 benda Allah Ta'ala tidak angkatkan sembahyang seorang itu. Jadi sembahyang tu sia-sialah dengan 3 sebab tadi. Yakni tidak angkat sejengkal pun. Jadi kita sembahyang, lalu amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut kadar kita khusyuk kita, kadar kita ikhlas kita, jadi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi 3 ni tak angkat walaupun sejengkal. Makna kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima kepada orang yang sembahyang itu dengan 3. Iaitu yang pertama, seorang lelaki menjadi imam sembahyang kepada sesuatu kaum. Jadi masalah imam satu kaum, sedangkan kaum itu tidak suka kepadanya. Jadi kalau nak jadi imam tu, di antara syaratnya ialah orang makmum tu suka. Tak adalah makmum tu benci. Maksud kata tak suka sini kerana kekurangan yang ada padanya. Contoh dia baca tak betul, baca gagap sebagai contoh. Sebab apa? Nak jadi imam ni kena orang suka. Kalau orang tak suka tu, lebih baiklah dia tak perlu jadi imam. Baca pun sebagai contoh. Apa dia? Kerana kekurangan yang ada padanya. Dia ni seorang yang gagap. Alhamdulillah, contoh. Ataupun dia punya pelat dia tu teruk sangat. Teruk sangat tak boleh nak ubah. Ataupun baca apa? Baca tak berapa nak betul. Sebab tu baca bismillah, dia bismillahirrahmanirrahim, contoh. Yakni ada sifat kekurangan. Jadi dia sembahyang tu orang tak setuju, orang tak suka. Maka ingatlah, orang itu apabila dia berkeras juga untuk nak jadi imam, maka tidak angkat pahalanya walaupun sejengkal. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seorang perempuan yang tidak tidur waktu malam sedangkan ia dalam kemarahan suaminya. Orang perempuan tu dalam kemarahan suaminya. Waktu malam tu tidur dalam keadaan marah, suami tu tidur dalam keadaan marah. Itu sembahyang tidak diangkat.
Dan yang ketiga, dua saudara yang berkelahi. Dua saudara, ni cerita macam adik-beradik lah. Kelahi apa, atau benda pusaka dan sebagainya. Sebab apa? Sebab di antaranya kita perlu menjaga silaturahim. Apa maksud silaturahim? Silah ni hubungan, rahim kasih sayang. Jadi kalau dimasukkan silaturahim tu hubungan kasih sayang, maksud kata lebih paling dekat tu ialah adik-beradik. Kerana apa? Adik-beradik itu ialah duduk daripada satu rahim, rahim ibu. Maka kalau mereka itu berkelahi, itulah di antara Allah Ta'ala tidak angkat apa sembahyangnya, yakni pahala, segala pahala sembahyangnya walaupun singkal. Jadi sembahyang gitulah, tiada dapat pahala, seolah begitu. Jadi kita bukan nak uraikan hadis ni, jadi kita nak tengok masalah kita pula. Untuk menjadikan sembahyang berjemaah itu lebih sempurna, diperturunkan sedikit panduan untuk para imam di antaranya. Ni jadi imam. Alhamdulillah kalau imam kita ni mungkinlah cukup syarat dia, sedap bacaan dia, sebagai contoh. Jadi kalau kita nak jadi imam, tak kisahlah nak jadi imam di masjid ke, jadi imam dekat surau ke, dekat dewan ke, dekat RNR sekalipun, ni di antara kriteria dia nak jadi imam. Kadang-kadang kita apa, pergi kat rumah saudara kita dan sebagainya, minta kita jadi imam. Jadi kita kena tengok kriteria-kriteria yang perlu untuk nak jadi imam. Bukannya apa, boleh main tolak saja imam ni. Perlu ada juga dia punya tata tertib, turutan-turutan dia. Yakni di antaranya, yang pertama, jangan menjadi imam jika makmumnya kurang senang terhadapnya atau tidak bersetuju kepadanya. Kalau kita nak pilih imam, janganlah orang tak suka kepada dia. Jadi orang tak suka ni banyak jenis. Kerana apa? Kerana bacaan dia, ataupun bacaan dia macam-macam lah. Jadi apa? Sebut makhraj Ar-Rahmanir Rahim, sebagai contoh. Tak boleh sebut makhraj betul. Lepas tu pula apa dia? Dia jadi imam ni orang tak apa suka. Sebab apa? Sebab sembahyang isyak, sebagai contoh. Sembahyang isyak elok dipendekkan, tapi dia ni bantai panjang, sebagai contoh. Mau ambil satu surah terus. Surah apa? Al-Insan, sebagai contoh. Panjang juga. Bagi orang-orang tua, orang-orang tak larat apa semua, ni panjang. Dia tengok imam ni, sudah. Ada terasa kat makmum tu, jadi tak boleh. Sebab apa? Imam ni dia kena ra'i semua. Tengok orang tua-tua kat sini, maka apa? Maka dia pun tidak boleh panjang-panjang. Jadi kalau tahfiz tu dan sebagainya, itu lain ceritalah. Sengah ada tahfiz tu dekat Seri Petaling tu, sebagai contoh. Kawan saya ada belajar situ. Jadi itu semua hafiz Quran. Kalau diorang solat tarawih tu, kadang-kadang lepas isyak tu dia solat tarawih sampai nak dekat subuh dah, 1 juzuk. Tak apalah, itu kena dengan orang. Tapi masalah kita ni, masalah orang tua, orang banyak kerja dan sebagainya, tak boleh baca banyak. Contoh. Jadi di antara itulah apa, sebab makmum tak suka. Dan di antaranya ialah gagap bacaan dia. Bacaan betul tapi gagap, ataupun wahwas. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai contoh. Lepas tu dia dah baca ke belum? Seolah begitu. Tu. Jadi yang pertama, jangan jadi imam kalau makmum tidak setuju. Tak suka imam tu, seolah begitu. Yang kedua, jangan naik ke hadapan menjadi imam kalau ada orang di belakangnya faqih, kecuali orang itu enggan jadi imam. Sebagai contoh lah, kalau imam-imam kat masjid mana, tengok belakang tu ada tuan guru, orang yang alim dan sebagainya, apa, persilakan dia. Ustaz, tuan guru sila jadi imam. Kalau dia kata tak apa, barulah naik, seolah begitu. Tu adab dia. Bukannya apa, kita ni memanglah sebagai contoh, kalau imam tu bacaan sedap apa semua, tapi ada ulama dekat belakang dia. Kok mana pun dia tengok belakang dia. Kalau belakang jauh tu tak ada masalah. Yang baris hadapan tengok mesti ada ulama. Persilakan dia dulu. Itu adab. Kalau dia enggan, barulah kita jadi imam, sebagai contoh. Tengok kalau ada orang alim tu, apa, utamakan dia. Kalau tak nak, tak apa. Tu adab dia. Kemudian yang ketiga, bila jadi imam, hendaklah ia berikhlas kepada Allah sebagai seorang yang menunaikan amanah Allah. Jadi biasalah, yang tu
kewajipan kepada kita ialah kalau kita buat apa pun ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita nak tunjuk apa, kita ni pandai jadi imam. Setengah tempat tu aku ni jadi imam, tengok orang semua tak erti je, aku seorang je pandai, seolah begitu. Tak boleh. Kena ada ikhlas. Yang keempat, sebelum mengangkat takbiratul ihram hendaklah ia sesaf-saf supaya rata. Sebelum imam tu angkat takbir, pandang belakang lu tengok saf dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita nak ikut sunat-sunat sembahyang itu lebih kurang 500. Banyak sunat-sunat sembahyang. Sebelum ataupun tengah sembahyang tu, di antara sunat-sunatnya banyak. Di antara sunatnya ialah apa dia? Kalau nak solat Jumaat tu, as-salatu jami'ah rahimakumullah, sebut macam tu. Itu sunat. Banyak sunat. Tapi kalau kat sini kau jadi imam, sebelum nak angkat takbir tu, pusing belakang tengok. Kalau saf dah sama, barulah dia naik. Kemudian imam hendaklah mengangkat suara ketika melafazkan takbiratul ihram dan juga menyebut takbir-takbir pembinahan intiqalah rukun fi'li kepada rukun yang lain. Rukun fi'li ni perbuatanlah, daripada i'tidal, daripada rukuk nak bangun pergi sujud, sami Allah liman hamidah, suara mesti kuat. Sebab apa? Nak tahu setiap pemindahan, kena tinggi sikit suara. Ni tiba-tiba angkat, tiba-tiba rukuk. Tapi kita tak apa, sebab sekarang ni kita ada mic. Kalau dulu-dulu yang tak ada mic, tak ada mikrofon, suara kena kuat. Sebab apa? Nak bagi tahu setiap pemindahan rukun. Lepas tu yang keenam, diutama imam solat berjemaah itu mengikut susunan tertib. Jadi kalau solat jemaah tu nak pilih siapa dulu jadi imam, peringkat dia. Bukannya kita main tolak, tidak. Iaitu yang pertama, faqih, yang lebih alim ilmu fiqh. Dalam ni tengok, oh ni ada tuan guru, ni ada ustaz, dialah afdal. Yang kedua, qari. Ni susunan dia. Qari, yang pandai baca Quran. Macam imam kita lah, suara dia sedap, bacaan dia bagus. Tu afdal. Lepas tu yang ketiga, wara'. Seorang tu yang wara'. Ni turutan dia. Lepas tu yang seterusnya, yang lebih lama berhijrah ke kampung Islam. Dia ni orang lama ni, daripada dulu lagi atas ni, sebagai contoh. Lepas tu yang lebih lama memeluk Islam. Maksud kata kalau kita ni lebih lama orang Islam, kalau nisbah kat kita sekarang ni kat sini, ialah apa? Orang tua lah. Tu afdal. Mereka yang lanjut usia dia. Kemudian yang lebih bersih pakaian dan badan, serta lebih bersih pekerjaan dan kekotoran dan daki-daki. Ni sebagai contoh. Kita sama kita bukan kat masjid. Contoh dekat mana? Kerja pelantar minyak ke dan sebagainya. Jadi kita nak pilih tu, tengok mana? Yang mana paling bersih sikit. Contoh. Kemudian yang mempunyai suara yang elok. Kemudian yang cantik rupa paras. Jika ada persamaan kelayakan menjadi imam seumpamanya, sama-sama elok bacaan Quran, hendaklah diutamakan yang lebih warak dan seterusnya. Jadi kita ni pandai. Sebagai contoh, kalau tempat apa? Tempat berkumpul para alim ulama dan sebagainya, ataupun tempat para asatizah, ni semua orang pandai-pandai lah, pandai baca Quran, suara sedap dan sebagainya. Jadi tak tahu pilih yang mana satu. Jadi kalau orang yang ramai pandai tu, kita apa? Pilih yang paling warak. Paling warak sekali, dia layak jadi imam. Dan kesembilan, jangan tolak menolak menjadi imam. Tu ialah peringatan kepada kita lah. Jangan tengok kau jadi, tak boleh. Paling kurang pun kita persila cakap di sini siapa volunteer untuk jadi imam, sebagai contoh. Bukannya apa? Bukannya kita nak tolak orang tu, tolak orang ni. Jadi bila tolak tu macam tadilah, dia terpaksa. Apabila terpaksa, hilanglah keikhlasan dia, kerana Allah Subhanahu Wa Taala takut begitu. Okey, habis. Tu masalah sikit sebanyak imam. Sekarang ni barulah tajuk asal kita. Untuk apa? Untuk nak masuk masalah masbuk dan muwafiq, ataupun muwafiq dan masbuk. Maka telah berkata musannif rahimahullah taala, muwafiq dan masbuk. Sebenarnya yang kita dulu pernah cakapkan, apa maksud muwafiq? Paling senang kita nak faham ialah bersama dengan imam
sepanjang tempoh 27 saat. Sempat dengan imam 27 saat. Ingat tu dulu, senang. Masbuk tak sempat 27 saat. Soalan begitu. Itu key dia. Jadi kalau kita rasa sempat dengan imam 27 saat, maka kita muafiq. Kalau tak sempat dengan imam 27 saat, kita masbuk. Muafiq sempat 27 saat. Masbuk tidak sempat 27 saat. Yang tu kita pegang dulu. Nanti ke depan ni baru kita faham. Muafiq sempat 27 saat, masbuk tidak sempat 27 saat dengan imam. Ni kira kita makmum. Imam lain, imam tak apalah. Ni makmum. Di mana makmum muafiq sempat 27 saat, masbuk tak sempat 27 saat. Kita pegang tu dulu. Nanti kita tunjuk satu persatu. Jadi dalam sembahyang berjemaah, sama ada berjemaah kerana menunaikan sembahyang wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kita solat jemaah sama ada solat fardu. Tu solat wajib. Macam subuh kita ni. Atau kerana solat-solat sunat dengan berjemaah seperti solat sunat tarawih, sembahyang tarawih, ataupun solat sunat lain, tahajud ke dan sebagainya. Jadi apa saja solat jemaah tu, dia bergantung kepada apa? Kepada imam dan makmum. Bergantung dulu tu. Kalau dia tak jadi imam, jadi makmum. Kalau jadi makmum, maka dia tidak jadi imam. Jadi itu solat berjemaah. Kemudian dan lain-lain. Bagi seorang makmum berjemaah dengan imamnya, ia mesti dalam salah satu daripada keduanya. Sama ada ia jadi seorang muafiq bersama dengan imamnya atau masbuk didahului oleh imamnya. Muafiq ni sepakat, muafaqah, sepakat dengan imam. Masbuk ni apa? Terdahulu oleh imam dulu. Seolah begitu. Tak apa, kita tak payah faham tu. Kita faham apa? Muafiq dengan imam berapa saat? 27. Kalau masbuk apa dia? Tak sempat 27. Kalau faham tu okey. Ni ayat ialah kita nak faham pun payah, tapi kalau kita pegang tu insya-Allah. Lepas ni senang je kerja kita. Kemudian atau dengan lain perkataan bahawa setiap makmum kadang-kadang dia sempat bersembahyang bersama imamnya daripada awal lagi. Kadang-kadang ia masuk berjemaah lewat sedangkan imam sedang sembahyang. Kadang-kadang sempat dengan imam apa? Angkat takbir, Allahu Akbar, dia sempat masuk. Kadang bila imam nak rokok baru dia masuk. Kadang imam dah rokok baru dia masuk. Seolah begitu. Atau kadang-kadang seorang makmum niat berjemaah bersama imam pada awal takbiratul ihram, tetapi apabila sampai pertengahan sembahyang makmum itu tersebut ditinggalkan oleh imamnya dengan sebab satu hal. Tak apa, nanti kita faham akan datang. Tengok muka surat 10. Oleh itu seorang makmum kadang-kadang ia menjadi seorang masbuk, kadang-kadang ia menjadi seorang muafiq. Maka wajib ke atasnya menjaga hukum dan syarat-syarat muafiq. Kalau tidak, sembahyang makmum itu tidak sah dan batal. Begitu juga manakala semasa dia menjadi seorang yang masbuk, kewajipan ke atasnya memelihara syarat dan peraturan-peraturan sebagai seorang masbuk pula. Tak apa. Okey, sekarang ni kita tengok takrif muafiq dan masbuk. Tadi kita dah tahu dah. Lagi sekali muafiq apa? Sempat apa? 27 saat. Masbuk tak sempat 27 saat. Jadi kita tengok. Muafiq maksudnya ialah seorang makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri qiyam. Dia masuk tu sempat masa imam berdiri. Di mana ia sempat berjemaah dengan imam kadar masa yang membolehkan membaca surah Al-Fatihah hingga tamat mengikut pembacaan pertengahan di kalangan aruf ataupun uruf orang ramai. Uruf orang ramai itulah lebih kurang Al-Fatihah tu 27 saat. Maksud dia. Yang 27 saat tu ialah pembacaan Al-Fatihah. Jadi kalau orang ramai, bukannya pembacaan imam tu, bukannya apa pembacaan seorang makmum tu, jadi pembacaan orang ramai.
Jadi ulama meletakkan bahawasanya pembacaan orang ramai itu sekitar 27 saat. Tu maksud dia. Tidak berdasarkan kepada bacaan makmum itu dan juga tidak berdasarkan kepada bacaan imamnya, tetapi berdasarkan kepada bacaan uruf orang ramai. Okey, faham? Tu apa? Muafiq. Yakni sempat dengan imam 27 saat. Jadi saya akan ulang-ulang lah. Nak bagi apa? Nak bagi lekat. Lepas tu pula masbuk. Apa dia masbuk? Yakni orang apa? Tak sempat dengan imam 27 saat. Jadi kita ingat tu. Maksudnya ialah seorang makmum yang tidak sempat berjemaah semasa berdiri qiyam imamnya. Jadi imam dah berdiri tu, dia tidak sempat apa? Berjemaah, yakni qiyam imamnya, sekadar membaca Al-Fatihah yang pertengahan. Apakah Al-Fatihah pertengahan tu? Yakni 27 saat. Soalah begitulah. Samalah ataupun orang ramai ataupun pertengahan 27 saat. Jadi kalau ada buku tu tulis pertengahan tu, tulis 27 saat. Senang. Nanti kalau kita nak ulang kaji, senang baca. Pertengahan tu tulis 27 saat. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Malahan perhitungan bacaan Al-Fatihah itu tidak berpandukan kepada bacaan imam dan tidak berpandukan bacaan makmum. Jadi bukannya bacaan Al-Fatihah tu orang kata Al-Fatihah pertengahan. Jadi kadang-kadang kalau kita letak dekat imam tu baca laju. Kadang-kadang imam tu baca lambat. Begitu juga dengan makmum. Kadang-kadang makmum tu laju, kadang-kadang makmum tu lambat. Jadi pertengahan, yakni berapa? Fatihah pertengahan 27 saat. Saja kita nak main-main sikit. Kemudian mana-mana makmum tidak sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri imamnya, sekadar masa yang membolehkan baca Al-Fatihah, yakni 27 saat. Baca Al-Fatihah, buat kurungan tu 27 saat hingga selesai, maka ia dinamakan masbuk. Okey. Tu tak pergi. Muafiq dan masbuk boleh berlaku ke atas seorang makmum pada 4 rakaat. Pada rakaat pertama, rakaat ketiga, tambah lagi. Lepas pertama tu tambah rakaat kedua. Ni dia macam apa? Dia langkau. Jadi kalau kita tengok ada buku tu yang bawah sekali tu, apa, rakaat pertama, lepas tu kita buat tarik bawah sikit, rakaat kedua, rakaat ketiga dan seterusnya rakaat keempat. Jadi tiap-tiap rakaat tu ada masbuk dan muafiq. Ada muafiq dan masbuk. Habis. Sekarang ni baru kita nak tengok masalah dia. Sebab apa? Kalau kita faham tu senang je. Hukum orang muafiq. Sebagaimana dijelaskan di atas bahawa orang muafiq. Sebelum tu hukum orang muafiq. Orang muafiq ni apa dia? Sempat 20 saat. Sebagaimana dijelaskan bahawa orang yang muafiq itu ialah makmum yang sempat berjemaah imam semasa berdiri imamnya, dan kesempatan berjemaah dengan imam itu hendaklah mempunyai sekadar masa membolehkan beliau membaca Al-Fatihah hingga selesai dengan bacaan orang ramai. Yakni bacaan Fatihah orang ramai berapa lama? 27 saat. Ingat 27 saja. Solat berjemaah pahalanya 27. Jadi Al-Fatihah tu pun sekadar orang ramai 27 juga. Jadi samalah. Kemudian tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Hukum bagi orang muafiq dimaafkan kepadanya tertinggal jarak 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Jadi sebelum tu saya nak minta, boleh tak ada seorang model nak bagi faham, boleh tak? Siapa volunteer? Tak ada masalah, kita nak belajar. Jadi kita nak beza mana rukun panjang dan rukun pendek.
Boleh tak? Seorang model? Boleh? Tak ada masalah, kita belajar. Mana? Bagi semua nampak. Mana sini? Tak sangkut. Okey. Boleh buka sejadah tak apa? Buka sejadah. Pusing belah dengar, kita nak buat contoh. Bukan nak sembahyang. Okey. Jadi kita nak faham. Okey. Ni imam, saya makmum. Okey. Jadi muafiq tadi, contoh angkat takbir. Okey, dia angkat takbir. Jadi saya pun angkat takbir. Angkat takbir. Jadi apabila saya angkat takbir, lepas tu kemudian saya sempat berapa lama? 27 saat. Lepas sempat 27 saat, cuba rukuk. Saya wajib kena apa? Kena habis Al-Fatihah. Kalau saya tak apa, habis Al-Fatihah, walaupun dia rukuk, saya kena baca. Lepas tu i'tidal. Saya tak habis Fatihah lagi, saya kena baca lagi. Kemudian sujud. Tak habis Fatihah lagi, saya kena baca lagi. Lepas tu duduk antara dua sujud, saya tak habis lagi, saya kena baca lagi. Duduk balik, sujud balik, saya baca lagi. Ni sampai apa? 3 rukun yang panjang. Nanti kita bahas rukun panjang dan rukun pendek. Jadi dia duduk sujud yang kali kedua, saya tak habis lagi, tapi dia angkat kepala. Angkat kepala untuk berdiri. Jadi dia angkat kepala untuk berdiri, saya tak habis baca Fatihah, jadi solat batal. Faham tak? Okey. Jadi cuba sujud di sini. Okey. Jadi waktu sujud tu, kalau dia muafiq, dia sempat dengan imam berapa? 20 saat. Maka sebelum dia nak bangun tu, kita tak habis lagi. Kita tak habis lagi. Jadi kita ada dua pilihan. Nanti pilihan tu kita ada dalam kitab tu. Okey, tak apa. Bangun. Okey. Yang tu apa? Hukum orang muafiq. Dia sempat. Tapi cuba angkat takbir. Allah. Okey, saya pun lambat sikit, ada ambil wuduk apa, masuk. Lepas tu saya Allahu Akbar, saya baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya bacalah. Lepas tu dia rukuk. Saya sempat tak 20 saat? Sempat tak? Tak sempat. Jadi boleh ikut terus. Faham tak? Saya ikut sujud terus. Ikut rukuk terus. Sebab apa? Dia hukum masbuk. Okey. Tak apa bangun. Okey, jadi kalau kita tengok dalam kitab ni, dia kata nak beza rukun pendek dan rukun panjang. Jadi kalau muafiq tu dia sempat berapa? 20 saat. Apabila dia sempat 20 saat, maka dia boleh tinggalkan 3 rukun yang panjang. Jadi dekat sini dia ada rukun panjang dan rukun pendek. Jadi kita kena ingat, ni ilmu satu ilmu lah. Apa rukun pendek, apa rukun panjang. Rukun pendek, cuba rukuk. Okey, bangun. I'tidal. Tu dia panggil i'tidal. Jadi i'tidal tu rukun pendek. Yang tu tak kira. Lepas tu lagi satu sujud. Ni rukun panjang. Bangun. Ni rukun pendek. Okey, duduk antara dua sujud, rukun pendek. Maka bila rukun pendek tu, apa dia? Dia tidak boleh lama. Tapi kalau rukun panjang tu, kita boleh lama. Rukuk lama pun tak apa. Sujud lama pun tak apa. Tambah pula tahiyat akhir apabila kita solat hajat tu, kita apa? Nak minta apa doa, situ pun boleh. Okey. Jadi cuba bangun. Jadi dia kata orang muafiq tu dia apa? Dia boleh tinggal sampai 3 rukun. Okey. Tengok rukun yang boleh sampai 3 rukun tu ialah rukun yang panjang. Jadi kita tengok, cuba rukuk. Ni satu rukun, ni rukun panjang satu. Lepas tu bangun. Tu tak kira sebab apa? Tu rukun pendek. Sujud.
sujud dua, rukun panjang. Lepas tu duduk antara dua sujud. Ni rukun pendek. Tak kira. Sujud lagi sekali, nampak 3 rukun. Tu masuk 3 rukun. Jadi apabila dia bangun, cuba bangun. Dia bangun untuk qiyam tu ialah rukun yang keempat. Maka itu batal bagi orang apa? Muafiq. Okey, duduk dulu. Tak boleh duduk dulu? Boleh duduk. Nanti kita ni lagi. Okey. Jadi ada tak nak tanya dulu sebelum kita pindah dulu? Soalan. Okey. Okey, nak tahu Al-Fatihah 20 saat, ada jam tak apa? Dia sebab Fatihah orang ramai. Jadi semua sekali baca Fatihah yang sederhana, ulama dah tetap dah dia tak lagi 25 ataupun 20 saat. Jadi kita ambil 20 saat. Jadi kalau Fatihah yang tidak cepat dan tidak lambat, jadi duduk tengah-tengah tu. Sebab kalau kita kata Al-Fatihah sederhana, jadi macam mana sederhana? Yakni tengah-tengah. Ataupun sudah diukur Al-Fatihah orang ramai tu sebanyak 20 saat. Jadi kita okey, nak kena demo. Jadi dia Fatihah orang ramai. Boleh tak kita sama-sama baca Al-Fatihah? Ada rekod tak jam ke apa ke? Dia tengok berapa? Ada macam mindset tu ada stopwatch. Cuba. Tak apalah kita ni. Hari ni dapat yang ni pun tak apa dah. Boleh je. Okey. Saya kata 1 2 3 baca Al-Fatihah cara sederhana. Kita nak tengok lebih kurang berapa. Okey. Okey, 1 2 3. Bismillah. Kuat sikit. Okey. Kalau dekat dalam ni dia apa? 40 saat. 40 saat. Ini macam biasalah lambat sikitlah. Ni dia ambil pertengahan. Lebih kurang macam tu lah. Yang tu dia letak saja, tapi pun kita sekadar baca Fatihah kita lah yang sederhana. Lebih kurang macam tu lah. Jadi rata-rata ni mungkin kalau kita campur budak dengan orang tua apa, yang ni pertengahan. Seolah begitu. Memanglah kita tak boleh nak ukur dengan tu, tapi apabila kita baca seolah dia apa? Dia pertengahan. Jadi okey, tak apa, boleh. Boleh tak? Mana tekan start? Okey. Allah. Sekejap. Okey. Okey. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurang 30 saat. Lebih kurang tu lah. Jadi bacaan biasalah. Tu dia letak saja. Tapi kita pun boleh tahu, kalau kita apa, kita jadi makmum, rasa macam apa, pendek sangat tu, tak sampailah. Kita pun tak habis baca.
Kalau dia lama, imam baca surah baca apa, memang tentu dah. Seolah begitulah. Okey, boleh? Ke ada apa lagi? Kalau tak faham boleh tanya. Sebab kita ni masalah apa? Masalah umum. Masalah fiqh, masalah sembahyang kita. Ada tak? Okey, kalau tak ada kita penutup. Okey. Tak apa, insya-Allah nanti kita akan bersambung lagi. Jadi kita tengok sikit. Juga dikehendaki ketinggalan 3 rukun yang panjang itu tidak termasuk dikira istirahah, iaitu duduk sebentar selepas sujud kedua sebelum bangkit. Begitu juga tidak dikira sebagai duduk tasyahud awal dan i'tidal. Benda-benda tu tak kira. Tadi yang rukun panjang yang tadilah. Duduk apa? Duduk istirahat tadi tu macam kita daripada sujud apa yang kedua tu nak bangkit. Tu dia panggil kadang-kala setengah orang tu dia bangkit terus. Jadi kalau boleh kita bangun pada sujud tu macam duduk, lepas tu kita bangun. Seolah begitu. Wallahu ta'ala alam. Insya-Allah lepas ni kita sambung lagi berkenaan dengan masbuk dan muafiq. Sebelum tutup tu nak tanya lagi sekali lah. Apa dia muafiq tu? Muafiq apa muafiq? Sempat 20 saat. Masbuk? Tak sempat 20 saat. Okey. Nanti kita akan ulang lagi. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina wa ta'ala arifina bi hikmatika. Wa anshur alaina min khaza'in rahmatika wa zakina ma nasina wa 'allimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.